Okey, hari ni kita masuk ke topik ejen peroksidan dan ejen penurunan. Okey, ni gambar lah ya, apa yang kita nak ulang kaji sikit lah ya. Magnesium is oxidized to magnesium oxide. Magnesium dioksidakan kepada magnesium oksida ya. Tindak balas pengoksidaan. Okey. So, kena ingatlah tindak balas redox dan tindak balas yang melibatkan peroksidan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, kena ingat ya, peroksidaan ni penambahan oksigen, penambahan nombor pengoksidaan, penyingkiran hidrogen, penyingkiran elektron. So, bila kita dah ingat pengoksidaan ni, dekat penurunan ni kita hanya terbalikkan saja. Ya. Okey, ejen peroksidaan adalah bahan yang menyebabkan peroksidaan kepada bahan lain tetapi mengalami penurunan. Okey, ejen penurunan pula adalah bahan yang menyebabkan penurunan kepada bahan lain tetapi mengalami pengoksidaan. Okey, kalau tengok contoh ni, okey, penambahan oksigen, zinc mengalami penambahan oksigen, CuO mengalami penyingkiran oksigen kepada Cu. So, kalau kita tengok siapakah ejen peroksidaan? Okey, ejen peroksidaan adalah CuO. Okey, sorry. Ejen peroksidaan ni adalah CuO sebab dia mengalami apa? Penurunan. So, apa maksud ejen peroksidaan? Ejen peroksidaan adalah CuO di mana CuO menyebabkan pengoksidaan kepada bahan lain. CuO menyebabkan pengoksidaan kepada zinc supaya zinc menjadi ZNO, tetapi dirinya sendiri CuO akan mengalami penurunan. Itu maksud ejen pengoksidaan. So, zinc dioksidakan kerana menerima oksigen, kumpulan 2 oksida diturunkan ya. Zinc is oxidized because receive oxygen. Copper to oxide is reduced because loss of oxygen kan. Okey, ini pula receive oxygen. Okey, ini pula remove oxygen ya. Okey. Loss of oxygen, satu lagi receive oxygen kan. Okey, so carbon is oxidized because receive oxygen Okey, kumpulan 2 oxide is reduced because loss of oxygen. Okey, next. Okey. So H2S lose hydrogen but Cl2 gain hydrogen. Okey. So ejen oxidizing agent chlorine ni. Oxidizing agent adalah chlorine ya. So oxidizing agent is a substance. Oxidizing agent is a substance that oxidize another substance but at the same time it will reduce. Maksudnya klorin ni akan mengalami, klorin ni adalah ejen peroksidaan di mana dia menyebabkan pengoksidaan. Dia adalah ejen Cl2 adalah ejen peroksidaan di mana akan menyebabkan peroksidaan kepada H2S menjadi S tetapi dirinya sendiri akan diturunkan. Ya. Okey, next. Okey, penyingkiran loss of oxygen, ini loss of hydrogen. So kalau loss of oxygen is reduction, loss of hydrogen is oxidation ya. So oxidizing agent is cuprum 2 oxide, reducing agent is ammonia ya. So copper 2 oxide is oxidized because of loss of oxygen and ammonia is reduced because loss of hydrogen ya. Jadi kita boleh tengoklah siapakah ejen peroksidaan dan siapakah ejen penurunan. So kena ingatlah apa maksud ejen peroksidaan di sini. Ejen peroksidaan adalah bahan yang menyebabkan apa? Ejen peroksidaan akan menyebabkan mana ni? Ejen peroksidaan adalah kuprum 2 oksida ya. So ejen peroksidaan ni akan menyebabkan pengoksidaan kepada amonia. Kerana amonia ni akan dioksidakan kepada nitrogen, tetapi dirinya sendiri CuO akan mengalami penurunan untuk menjadi Cu ya. Okey, sama juga dengan ini kehilangan. Okey.
So kalau kita tengok sini ni dari segi kehilangan elektron dan juga penambahan elektron. Okey, ini kita panggil logam. Logam menjadi ion logam ya. So kalau logam menjadi ion logam selalunya pengoksidaan ya. Tapi kalau ion logam kepada logam akan mengalami penurunan ya. Okey. Jadi contoh ya. Okey, persamaan setengah. Okey, kalau kita tengok pada persamaan dekat atas ni, persamaan setengah ni ya. Okey, zinc adalah atom, dalam ni ion. So zinc akan menjadi zinc 2+. So tambah, okey, ni charge ya, ataupun nombor peroksidan zinc adalah kosong. Nombor peroksidan untuk zinc adalah +2. So mana yang besar? Tambah elektron pada charge yang lebih besar. So tambah elektron pada charge yang lebih besar. So ni kita panggil pendermaan elektron. Okey, Cu2+ pula. Cu2+ akan menjadi Cu. So Cu2+ ni nombor peroksidan dia +2, Cu adalah kosong. Tambah elektron kepada charge yang lebih besar. So ni adalah terima elektron ya. So bila dah terima tu, okay, kita tahulah siapakah ejen penurunan dan siapakah ejen peroksidan. Okey, ejen peroksidan boleh sebut Cu2+ sahaja ataupun sebut the whole substance. So boleh sebut CuSO4 ya. So jawapan boleh banyak jenis lah. Nak cakap Cu2+ ion ataupun kuprum 2 ion, CuSO4 pun boleh, larutan kuprum 2 sulfat pun boleh. So pemindahan elektronnya, okey. So kita ada dua persamaan dekat situ. Okey, contoh cikgu macam ni ya. Zinc 2+ plus 2 elektron, lepas tu Cu2+ plus 2 elektron akan jadi Cu. So kita buat cancel persamaan 1 dengan persamaan 2. So apa yang tinggal? So apa yang tinggal dekat situ ni? Zinc dengan Cu2+, zinc plus Cu2+, lepas tu zinc 2+ plus plus Cu. Ni dia jawapan ya untuk the whole persamaan ion tu. Kita boleh buat cara macam tu ya untuk dapat persamaan ion yang lengkap ya. Okey, tengok PB pula, persamaan setengah. Okey, PB ni logam menjadi ion logam. Okey, lepas tu oksigen pula dia akan menjadi ion oksida ya. Okey, sebenarnya oksigen ni dia akan jadi ion oksida. So bila kita nak balance, kita kena tahu dulu sebelum dengan selepas. Okey, sebelum oksigen, selepas kita kena hafal oksigen akan jadi O2 minus. So lepas tu kita kena balance. Step kedua balance. So sini ada 2O, so kita pun buat 2O. Tetapi kelas nombor peroksidan untuk oksigen adalah kosong kan. Okey, sepatutnya nombor peroksidan untuk ion oksida adalah 2 minus. Disebabkan dia ada 2 set, jadi total charge dia ataupun jumlah charge dekat sini adalah negatif 4. Sebab dia ada 2 ion oksida situ. Jadi tambah elektron pada charge yang lebih besar. So kosong dengan negatif 4 mestilah kosong lagi besar kan. Jadi kita kena tambah elektron di sini. Kita nak tambah berapa? Sebab ini negatif 4. So kita bagi dia 4 supaya dapat balance kosong plus minus 4 ni. So kita akan dapat minus 4. So kedua-dua belah pun balance ya. Okey, kita pun senadakan ejen okey, dia punya persamaan ion pula kita boleh buat begini ya. Okey, PB akan jadi PB2+ plus 2 elektron and oksigen plus 4. So kita akan dapat 2O2 minus. Okey, disebabkan dua elektron ni tak sama, so kita boleh upgrade ni, kalikan 2 dekat atas. So persamaan pertama tu kita kali semua dengan 2 PB2+. So kita akan dapat 4 elektron. Dan kita akan dapat sini salin balik persamaan yang kedua tadi. Dan kita boleh cancelkan ya. Okey, 4 dengan 4 ni kita boleh cancel. So salin yang mana sama, yang mana ada. So 2 PB plus ni O2. Okey, nampak kelas kita ada 2 PB2+ dengan 2 O2 minus. So 2:2 kita boleh cancel. So tinggal apa? PB2+ dengan O2 minus kita boleh jadikan dia PBO ya. Okey. Maksudnya 2 ni tadi bukanlah maksudnya kita cancel, tak ada. Maksudnya dia ada 2 set. 2 PB2+ dengan dia bergabung dengan 2 O2 minus. So kita akan dapat 2 set PBO. Faham tak?
Maksud cikgu tadi bukanlah cancel tu maksudnya ditiadakan. Okey, macam ni 4 elektron cancel. So dia ditiadakan. Tapi sini bukan dia ditiadakan, bukan cancel maksud cikgu situ. Maksudnya kita gabungkan 2 Pb2 plus gabung dengan 2 O2 minus. So bila 2 Pb2 plus gabung dengan 2 O2 minus, kan? So bila Pb2 plus gabung dengan O2 minus, kita akan dapat PbO. So masing-masing ada 2 set. So sini pun akan dapat 2 set. That's why formula dia macam tu. Dapat dia. Okey, boleh ya? Okey, yang ini pun sama. Ingat tengok logam menjadi ion logam menjadi logam. Okey. So kita boleh gabung lah. Ya, Cu2 plus 2 elektron, Ag plus elektron, so akan jadi Ag. Ya, so ini kita jangan lupa darab 2 ya untuk sama dengan atas. So persamaan 1 tu sama. Okay, persamaan kedua ni kita modify balik jadi 2 Ag plus 2 elektron. So akan dapat 2 Ag. So cancel 2 ni. So salin apa yang sama? Cu plus 2 Ag plus ini Cu2 plus 2 Ag, kan? Kita salin balik yang mana ada tu. Kita salin balik, kan? Yang mana ada tu ya, yang ini. Ni Cu dengan 2 Ag plus, lepas tu Cu2 plus dengan 2 Ag. So dapat persamaan ini. Okey. Okey, ni kita ulang kaji nombor pengoksidaan lah, senang ya. Okey, kira balik semua dan kita akan dapat plus 6 lah. Ni sama dengan kosong. Okey. Okey, sorry yang tadi tu. Okey, yang ini penambahan nombor persediaan dan pengurangan. Okey, ini macam kita cikgu dah ajar sebelum slide yang sebelum ni ya. Kita kena tengok siapa yang mengalami penurunan. Okey, so setiap satu tu kita kena buat kajian. Okey, ni Fe. Macam mana kita tahu Fe ni plus 3 ya. So sebenarnya kita kena kira sama dengan kosong. So Fe tak tahu, 3Cl adalah negatif 1 ya. That's why Fe dapat 3 plus, nampak? Okey, Sn ni macam dapat 2. SnCl2 sama dengan kosong. Sn2 minus 1 sama dengan kosong. So Sn adalah plus 2. Okey, nampak? Ni FeCl2, kenapa sini plus 2? So FeCl2 sama dengan kosong. Fe plus 2 Cl minus adalah minus 1. That's why kita dapat Fe tu adalah plus 2. Okey, ni Sn kenapa plus 4 pula? So SnCl4 sama dengan kosong. Sn plus 4 minus 1 sama dengan kosong. Sn minus 4 sama dengan kosong. Sn adalah plus 4. So satu-satu kita kena kira. So kita tengok Okey, Fe dengan Fe ni mengalami apa? Penurunan, reduction. Okey, siapa lagi yang mengalami pengoksidaan? Cuba tengok. Okey, Cl ni cancel sebab dia sama. Okey, Cl ni pun cancel sebab dia sama. So apa? Sn ni, kan? Sn dengan Sn ni mengalami peningkatan. So pengoksidaan. Ya, okey. You need to know the ionic conversion involved in this chapter. Maksudnya kelas, orang kena tahu tau sebelum dan selepas. Okey, Fe2 plus akan jadi apa? Fe3 plus. Kalau Fe3 plus akan jadi Fe2 plus semula. Macam tu. Dia tak boleh kata Fe2 plus jadi Fe3 plus, Fe3 plus jadi Fe4 plus. No such thing macam tu. Fe2 plus jadi Fe3 plus. Kalau diberi dalam soalan starting dia Fe3 plus, dia akan jadi apa? Selepas nak balas kimia akan jadi Fe2 plus. Warna pun kena ingat. Cl2 warna je ni. Kuning pucat ataupun kita panggil dia pale apa? Pale yellow ya, okey. Okey, bromine, perang bromine warnanya brown ya.
Bromine ni warna dia brown to colourless. Iodine pun brown to colourless. Okay, manganese ion purple to colourless. Okay, dichromate ion from green, from orange to green. Ya. Jadi kelas, korang kena tengoklah dalam exam tu soalan dia starting dia apa. Kan? Okay, katalah cikgu bagi dalam soalan tu daripada CR3+, starting dia, soalan tu start dengan CR3+. So, after chemical reaction, dia mesti jadi CR2O72 minus. So, dia akan berubah daripada green to orange. Macam tu. So, kita kena tengoklah soalan tu macam mana. Macam tu kan. Okay, CU. So, warna-warna ni kena ingat lah. Okay, manganese ion from purple to colourless. So, semua warna-warna ni kena ingat. You need to know the colour of the important ions, elements or compound in this chapter. And you also need to know the conversion. Ionic conversion dia. Yeah. Okay, macam ni kan. Okay, besarkan sikit ya. Okay, Fe3+. Okay, bila Fe3+ kepada Fe2+. Okay. Add electron to the highest charge. Antara plus 3 dengan plus 2, siapa lagi besar? So, plus 3. Kenapa kita tambah 1 je elektron? Sebab 3 ni tambah, elektron ni membawa, kalau 1 elektron membawa negatif 1. So 3 tambah tolak 1, so dapat 2 plus. Nampak? So 3 plus elektron, kita akan dapat 2 plus. Macam kiraan matematik juga. 3 tolak 1 sebab elektron ni membawa charge negatif 1. So plus 3 ni maksudnya 3. 3 tambah tolak 1 dapat 2 plus. Kan? Okay, tu cara dia. So kena ingatlah. Ejen peroksidan dia, kenapa Fe3+ ni kita panggil ejen peroksidan? Sebab dia mengalami penurunan daripada 3+ kepada 2+, kan? Okey, kenapa Fe2+ ni dipanggil ejen penurunan? Sebab Fe2+ ni akan jadi apa? Fe3+, kan? Fe3+ akan jadi Fe2+. So kalau Fe3+ akan menjadi Fe2+, Fe3+ ni mengalami penurunan. So, Fe3+ ni adalah ejen peroksidan. Okey, kalau Fe2+ daripada Fe2+, dia mesti akan jadi Fe3+. So, mengalami penambahan nombor pengoksidaan. So, ini mengalami proses pengoksidaan. So, dalam masa yang sama, Fe2+ ni, bila dia mengalami pengoksidaan, dia juga bertindak sebagai ejen penurunan. Ya? Okey, sama juga dengan ni bromin kepada ion bromida. So bromin ni adalah, tengok sini kosong, bromin ni kosong, Br ni negatif 1. So penurunan kepada nombor pengoksidaan, kosong kepada negatif 1. Jadi dia mengalami penurunan. Okey, magnesium pula. Mg ni kosong kepada plus 2. So, nombor pengoksidaan dia bertambah. So, magnesium akan menjadi apa? Akan mengalami proses pengoksidaan. Kan? Jadi, magnesium ni akan mengalami proses pengoksidaan, tetapi dia akan menjadi ejen penurunan kepada siapa? Bromin. Kenapa magnesium menjadi ejen penurunan kepada bromin? Sebab bromin menjalani proses penurunan. Nampak tak? Bromin ni menjalani proses penurunan. Nombor pengoksidaan dia berkurang ni, kosong kepada negatif 1. Okey, klorin pun sama. Cl2 adalah kosong. Okey, sorry, ini adalah Cl minus Okey, so Cl minus ni adalah negatif 1. Nampak tak? Dia mengalami penurunan. So, tapi dia menjadi ejen pengoksidaan kepada siapa? Dia menjadi ejen pengoksidaan kepada zinc. Sebab zinc daripada nombor pengoksidaan kosong kepada nombor pengoksidaan plus 2. So, dia mengalami pengoksidaan. So, klorin ni adalah ejen pengoksidaan kepada zinc dan sebaliknya. Okey, sama juga dengan manganese ion ni. Okey, manganese ion ni, okey, nampak manganese ion ni kepada Mn2+. Okey. Lepas tu ni Cr2O72 minus akan menjadi Cr3+. Jadi color-color ni pun kena hafal siapa yang green? Green adalah Fe2+ dengan Cr3+ adalah warna hijau. Fe3+ dengan Br2 berwarna perang. Cl2 dengan iodine tadi yellow solution. Okey, iodine ni sebenarnya
iodine ni dia boleh yellow atau brown lah. Tengok pada kepekatan dia. So nak bagi jawapan yellow atau brown untuk iodine. Yang lain-lain tu kena ikut colour yang betul. Tapi kalau dalam keadaan ion, Cl-, Br-, I- ni larutan tidak berwarna. MnO4- purple, Cr2O72- ni jingga, Cu2+ ni adalah biru. So kelas, kalau kita tengok sini MnO4- menjadi Mn2+. Kena hafal Cr2O72- mesti jadi Cr3+. Kena hafal. Okey, macam ni. MnO4- mesti jadi Mn2+. Cr2O72- mesti jadi Cr3+. Cl2 mesti jadi Cl-. Br2 mesti jadi Br-. Fe3+ mesti jadi Fe2+. Dan warna-warna dia berubah. Ya. Okay, lepas kita tahu ion-ion ni akan jadi apa selepas dia nak balas, kan? Kita juga kena buat dia punya ionic equation ni, nampak? Dia dah dibuat ionic equation. Ya, ionic equation yang ni senang. Tapi yang dua atas ni nampak complicated, kan? So dia ada cara dia. Okey, dan warna pun kena ingat lah. Tadi cikgu suruh hafal Mn2+ tadi, MnO4- tadi kan warna purple, kena hafal. So dia akan jadi Mn2+. Mn2+ ni akan menjadi warna tidak berwarna. So color-color ion tadi pun kena ingat. Okey, ni cara dia buat persamaan kimia, persamaan setengah untuk MnO4 menjadi Mn2+. Okey. So dia ada cara dia. Okey, mula-mula kita tengok dulu Mula-mula kita buat macam ni. MnO4- dia akan jadi apa? Mn2+. Okey. Langkah kedua, tuliskan H2O sebagai satu hasil. Okey, jadi kalau kita tengok sini ada O. Tak perlu letak O di kawasan ini. Kita kena letak O di kawasan ni. Supaya dia balance O tu. O belah kanan pun ada, O belah kiri pun ada. Okey, lepas tu kita balancekan O dia. Sini O dia ada berapa? O dia ada 4. So kita nak balance O ada 4, kita letak 4 di depan H tu. So dapat 4O, kan? Okey. Lepas tu, so sekarang dah ada berapa H ni? Sudah ada berapa H? 8H. So sini pun kena tambah 8H. Tapi H ni charge ni berapa? Plus. Jangan lupa H tu ada plus simbol dia. 8H plus. So sekarang kita kena balancekan dia punya elektron pula. Okey, sini 8 tolak 1 sini. Nampak tak, ni adalah -1. 8 tolak -1 adalah plus 7. Betul tak? Okey, sini ada 2 plus. Betul tak? Ini dia punya nombor peroksidaan berapa? Nombor peroksidaan dia adalah plus 2, kan? Ini nombor peroksidaan water adalah kosong. So add electron to the highest charge. Okey, antara plus 7 dengan plus 2, siapa yang elektron lagi banyak? Plus 7. So kita kena letak elektron di highest charge. So kita nak letak berapa elektron? So kita kena letak di 5 elektron. Kenapa letak 5? Sebab 7 ni plus 7. Ni kelas plus 7. Ni tambah. Elektron ni ada 5. So elektron 5 bermaksud apa? Negatif 5. So macam matematik. Plus 7 tolak 5. Betul tak dapat ni? Plus 2. So dah balance. Ya. Tu cara dia. Okey. So ni ejen peroksidaan dia. Kena hafal. Siapakah ejen peroksidaan? Larutan kalium manganat 7, larutan kalium dichromate, halogen, oksigen, hidrogen peroksida, berasid dengan ferrum 3 klorida. Okey, ejen penurunan pula. Larutan kalium adida, logam reaktif seperti magnesium, hidrogen, arang kok karbon, karbon monoksida, hidrogen sulfat, sulfur dioksida, amonia, larutan ferrum sulfate. Ya, selalu yang famous inilah kelas Selalu yang famous. Ya, yang selalu kita exam ni dia. KMnO4, K2Cr2O7, chlorine bromine ni, chlorine Cl2Br2, oksigen. F ni yang famous ni 1 2 3 4 ni, FeCl3.
Okey, yang nak exam selalu keluar kan. Okey, ejen penurunan ni dia. KI. Sebab dalam KI logam reaktif, kita ada larutan ferrum 2 sulfat. So dalam ni ada Fe2+. Yang ni dalam ni ada Fe3+, ya. Sebab Fe2+ akan dapat Fe3+. So dia mengalami apa kelas? Pengoksidaan. So betul tak Fe2+ ni adalah ejen penurunan sebab dia mengalami pengoksidaan. Ini pula Fe3+ akan jadi Fe2+. So dia mengalami proses apa? Penurunan. So bila dia jadi penurunan, dia akan menjadi ejen apa? Pengoksidaan. That's why larutan ferrum 3 klorida tu di bawah ejen pengoksidaan, ya. So lepas ni cikgu akan ajar contoh-contoh tindakan redox untuk 4 eksperimen ini, ya.